Soalan daripada Wan Najihah, Ustaz, ada satu soalan tentang harta pusaka. Apa hukum harta pusaka tidak dibahagikan kepada semua adik-beradik? Hanya beberapa adik-beradik saja yang dapat. Baik, harta pusaka kenalah diserahkan kepada yang berhak mendapat. Okey, yang berhak mendapat. Jadi kalau yang mana tak dapat sedangkan dia berhak dapat, dia boleh buat aduan. Boleh saman pun. Okey, boleh buat caveat pun. Harta kena bahagi kepada yang berhak mendapat pusaka ni. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil. Haram. Nak makan benda haram. Masuk neraka dengan sebab makan benda haram. Makan benda haram ni tuan-tuan, masuk neraka ni dia jadi darah daging. Bukan setakat makan harta anak yatim, makan harta riba, makan harta duit curi, duit rompak, makan bangkai pun mana masuk dalam badan. Hari ni orang nak masuk dalam badan bangkai binatang orang masuk, mayat orang pun masuk dalam badan ni. Tak jadi darah daging kita, dia jadi darah kita, rosak darah kita. Ini ingat tuan-tuan, bukan setakat makan benda haram ni, makan duit judi, duit nombor ekor je. Makan bangkai pun dia jadi darah daging juga. Tapi dia kata ubat, Ustaz. Ubat apa pada bangkai? Mana ada ubat pada bangkai? Merapu. Adakah ubat pada bangkai? Bangkai monyet. Tapi Ustaz, monyet ni sembelih dulu. Mana boleh sembelih monyet tu? Kalau sembelih pun tak boleh dimakan monyet tu. Dia bangkai. Bila jadi darah daging kita? Apa hukum? Tak ada ubat. Dia pun kata, Ustaz, dia jadi ubat. Ubat ke benda apa bangkai? Nama pun bangkai. Boleh jadi ubat. Benda kotor, benda najis, boleh jadi ubat? Tak ada. Wallahualam. Assalamualaikum Datuk. Pandangan Datuk berkenaan seorang bapa yang nak jadi wali anak kahwin, datang ke majlis tapi bersyarat tak nak jumpa siapa-siapa, malah tak mahu berjumpa bakal bisan dan bakal menantu. Dia bagi tahu dia datang sebagai wali saja dan tak nak nikahkan anak dia sendiri. Bapa ni dah berkali-kali enggan hadirkan diri untuk jadi wali. Baik, kalau dia datang ke majlis perkahwinan tu dan dia nak jadi wali pada anak dia, cuma dia tak mau jumpa besan, tak apa. Bukan besan tu nak kahwin, dia nak kahwin anak dia. Masa akad nikah dia jadi wali dan dia berwakil walikan kepada naib qadi. Sah lah, dia ada sekali. Cuma dia tak nak cakap tak apa masalah dia, kita pun tak tahu. Tu saya tanya dia lah. Kita tanya dia pun tak jawab. Aku datang dia pun syukur dah. Mungkin ada krisis ke apa dengan anak dia. Masalahnya dia datang dan dia setuju untuk sign, dia jadi wali. Cuma dia tak nak akad nikah, dia suruh naib qadi. Maka dia pergi akad wakil kepada naib qadi untuk menikahkan anak dia. Dia berwakil wali, tak apa, sah. Yang kita tak mau je, dia tu tak mau datang, dia tak mau jadi wali. Yang ni yang masalah. Dia tak mau datang satu hal, dia tak mau jadi wali satu hal. Yang ni yang timbul masalah. Yang ni kena pergi jabat agama lain, bagi tahu dekat tuan qadi, bapak saya tak nak jadi wali, macam mana cerita ni. Itu mahkamah boleh selesaikan. Tak boleh pula abang dia kata, tak apa adik, ayah tak nak jadi wali, abang boleh ganti. Oh no, bapak masih hidup jangan duk potong queue pula. Jadi mahkamah pergi sana. Wallahualam. Daripada Nur Fahanim Daud, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak nak tanya apakah maksud tauhid kepada Allah SWT yang sebenar-benarnya? Ya, mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, tidak menduakan Tuhan, tidak mensyarikatkan Tuhan. Syarikat ni kan banyak shareholder, syarikat, nama mensyarikat. Ni pemegang saham, ni pemegang share. Jadi wujud gabung jadi syarikat. Itu dia ambil pada bahasa Arab tu, syarikat, syirkun. Duduk berkampui sekali. La tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah sesuatu benda pun. Itu mentauhidkan Allah. Jangan kita kata ada yang lebih berkuasa pada Tuhan. Tak boleh.
Ada pula yang kata Tuhan ni banyak. Tuhan Allah ada, Tuhan agama anu ada, Tuhan dewata pun ada, Tuhan duduk di tengah laut pun ada, Tuhan Tok Pekong pun ada. Tapi dalam banyak-banyak Tuhan tu yang betul Allah ya. Salah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang lain tu bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Tu tauhid. Dan Allah tu maha berkuasa. Tak boleh kita kata ada yang lebih berkuasa pada Allah, syirik. Atau kita mengatakan bahawa ada benda lain yang boleh mudarat pada kita, tak boleh. Atau mengatakan bahawa Allah ni tak tahu, tak boleh. Misalnya dalam masalah penyakit kita sekarang ni, kita kata harapan kita nak sembuh ni, inilah saja dia, cocoklah menatang, inilah harapan kita nak sihat. Salah tu, salah. Allah, balik pada Allah. Maksud balik pada Allah ni ialah mencari sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang disuruh oleh Allah pakai, bukan meletakkan Allah ke tepi, ambil yang Allah kata haram, yang Allah kata najis, kita pakai yang ni. Itu salah tu. Sebab kita ingat yang Allah bagi tu, kita ingat yang Allah suruh buat tu, kita kata tak elok, tak bagus. Bila menganggap ada benda yang lebih bagus daripada apa yang Allah Ta'ala cakap, yang Allah Ta'ala suruh, kita kata ada lagi yang lebih bagus daripada Islam, ada yang lebih bagus daripada Allah, itu syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan daripada Ruby Orchard. Salam, saya nak tanya, tadi saya dah terlepas soalan, boleh tak emergency berubat dengan ustaz? Sebab kawan saya dah teruk, sebabnya dia dah pernah berubat dengan seorang ustaz sebelum ni, dan ustaz tu dah arwah tapi si meninggal, tak ulang berubat, dia makin teruk dan satu badan hari-hari berlebam. Dengan siapa saya nak call? Saya sejak PKP ni memang menghentikan perubatan, sebab macam-macam masalah. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, boleh ubat dengan sahabat saya, boleh hubungi pada Puan Zalina Abdul Aziz, ya. Nombor berapa Puan Zalina Abdul Aziz tu? 012 544 544 9180 9180. 012 544 9180. Sila hubungi ya. Baik. Daripada Farah Mahizan, Assalamualaikum Ustaz, adakah kita berdosa jika mengambil sedikit duit untuk pengurusan penyediaan makan bagi anak-anak yatim? Ya, kita dah bincang dah benda ini dalam pelajaran kita pada setiap pagi pukul 8.30 dulu. Kita dah bincang dah dalam surah Ali Imran. Ya, kalau kita menguruskan harta anak yatim, kita nak pergi beli barang dia, kita nak pakai duit minyak, nak beli makanan dia, pakai duit minyak, ataupun kita nak naik Grab, nak beli baju dia, kita tak ada duit misalnya. Kalau ada duit pun, dia nak beli baju dia, bukan baju kita. Yang nak beli makanan anak yatim, bukan makanan kita. Maka bolehlah kita bayar duit Grab tadi, ambil duit dia. Harus pada masa itu. Tapi janganlah kita makan secara haram pula, menggunakan perbelanjaan dia untuk kegunaan dia, perbelanjaan dia, maka pada itu hukumnya adalah harus. Salam Ustaz. Ni Muhammad Zahar Abdul Hamid ni apa masalah dia? Tu lepas ni carilah nombor telefon saya, nak call. Apa masalah? Zahar Abdul Hamid tadi. Kalau boleh Ustaz Amin tengok apa masalah Zahar Abdul Hamid. Jadi kalau boleh Cik Zahar, banyak soalan yang masuk kita mungkin terlepas, tolong ulang balik apa soalan Cik Nur Zahar ni. Ya, silakan.